Bismillah. Bismillah. Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke podcast Hikmah di Sebalik Kisah. Pada episod kali ini, ana host utama antum. Ini bahasa dah tukar. Aku host utama korang, Saifullah Abdul Rahman, dan ini co-host aku pada hari ini. Nama siapa? Sulaiman Abu Zaid. Aywa. So, okay. Pada hari ini, first kali episod ini ditaja oleh Fulla Supply. So basically, yang korang nampak kita pakai hari ini kan, this is from Fulla Supply. Okay, apa tu Fulla Supply? Siapakah mereka? Alright, so let me introduce you to Fulla Supply. Okay, Fulla Supply basically they are established in 2019. Fulla is a local Muslim menswear brand inspired to provide men's clothing ranging from kurtas, soap, t-shirt and many more. One of their best seller that is their cargo pants. Yeah, yang korang nampak ni. Kan? Funky guys. This is their best seller The cargo pants. So they are specializing in curating stylish ankle length cargo pants. Fulla aims to promote the sunnah way of wearing garments above the ankle. La isbal lah basically kan. Sunnah Nabi Yusuf. Alright. And at the same time still appears trendy and up to date. So basically, just for you guys out there, check out Fulla Supply. Check out, dia ada internet ada website juga. So you can check them out. This is their baju. Alright, ada message lagi. What's the message? Hasten to success. Yes, okay, kasih tunjuk korang what's the look behind. Faham? Nampak? Bam. Alright. Barang baik. Dorang meswah, nampak? Logo. Tengok. Tak payah order guys, tak payah order. InsyaAllah. La Isbal. Alright, nampak L ni L kalau siapa nak tahu Yes, L. I'm wearing 2XL. Okay. Abang body. Tak adalah. Ini kira lebih makan. Okay guys. Alhamdulillah. So don't forget to check out Fulla Supply. Go to their Instagram handle. I'll put their name and their Instagram IG punya handle. And diorang ada website. You can go to their website also. So basically, today, before kita start kita punya episode, alright, me and Abu Zaid would like to rectify certain things yang on kita punya previous episode, yang me and him yang kita ada berkongsi certain benda. And during the episode, I go first before him. Kita, aku ada terkata something macam out of the instances, macam terkeluar bila part mana Abu Zaid kata about gangsterism. Sekali lepas tu dia cakap payung kan, payung mas. Dan aku cakap payung mas ni tak boleh, that is the gangsterism ni payung lah. But payung mas yang kalau isteri akan dapat bila kasih suami kahwin lagi tu kan, itu aku mention, itu digalakkan aku cakap. So basically guys, aku actually don't really put it kepada agama. Aku never mention daripada mana, but aku difahamkan masyarakat Melayu kita memahami tu sebagai daripada agama. Payung mas tu dapat daripada agama. So basically kalau benda dari agama ni kan datang daripada Al-Quran, daripada hadis kan, mesti nak kena bukti lah. Bila kita claim sesuatu mesti nak kena bukti. So kalau tak ada bukti tu maknanya datang daripada siapa. So basically ni payung mas ni bila kita do the research kan, dia tak datang daripada Al-Quran ke hadis basically. So it's more of kefahaman masyarakat kita, masyarakat Melayu. So aku will like to rectify that aku never meant to say that benda tu datang daripada agama. Alright? Itu aku punya kesilapan. Mungkin orang akan cakap, kau cakap ni datang daripada agama apa? Tak ada hadis yang sahih. Tentang benda ni tak ada hadis yang dhaif pun. So where you get this? So yes, benda tu tak ada dari agama. Aku don't also say that Nabi cakap macam itu. No. So it's not right to say something about agama tanpa bukti atau yang datang daripada wahyu lah. So itu aku pengen share yang aku would like to rectify. So benda ni, yang dapat payung ni, hanyalah mungkin orang-orang lelaki Melayu kita nak kahwin lagi.
So diorang nak semangatkan wanita kan, isteri diorang. So diorang cakap gitu. So kalau benda ni ada ke dalam hadis ke apa? Tak ada. So basically tak ada. So itu aku punya part. So Abu Zaid, do you have anything to ni? Okay, so that time aku ada share yang pasal hadis. Aku katakan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila sahabat datang dia cakap tanya tentang iman, yang pasal iman, bila kita rasa iman kita tinggi tu, itulah kita punya iman lemah. Dan apabila kita rasa iman kita lemah, kita question bahawa iman, itulah apabila iman kita tinggi. So aku dah pun check lah balik. So aku tak dapat jumpa. So pasal sesungguhnya aku rasa aku pernah terlintas, terbaca some way back, and bila aku katakan tu pada hari tu, aku tak double confirm. So kesilapan aku. So I couldn't, aku try. For the past few days aku try to cari whether it was hadis ke atau ulama ke, means kata-kata ulama, the advisors of ulama. I couldn't find any sources. So yeah, I would like to rectify and retract my words. Even though walaupun dia ada orang kata tu segi Kebenaran dari Dari benefit makna. daripada Dari makna. makna. So from the sources wise Tak dapat jumpa. tak dapat jumpa. So aku tak tak berani. aku tak gantungkan whether it's hadis or athar ulama whatever. So take it as ini is just a word of advice for me, and in a way that dia ada benefit tapi tak ada kebenaran from a hadis atau ulama atau apa. So tak ada link to agama wise. So and then in the why we rectify, they say this is also a sign of knowledge to rectify apabila kita make mistakes. Amanah ilmu. Amanah ilmu. So Amanah ilmu. dengan cara ni kita pun lepaskan tangan lah. Jadi kat akhirat mata sekali orang tanya, orang cakap ni dua cakap macam gini. Habis kita, so we do not want to take accountability as well. So yeah, so minta maaf kalau ada apa-apa salah faham. Kalau ada apa-apa yang kita cakap yang kira korang boleh buktikan salah, boleh DM kita, no worries. In fact, aku rectify ni pun kerana ditegur oleh siapa? Oleh isteri. Isteri cakap, betul ke dapat payung emas punya cerita ni? Nampak kan? Ni dapat payung emas ni jangan main-main Ini isteri punya cerita, diorang serius Bila Pak nak kahwin lagi, diorang check check. You nak bawakan hujah, isteri datang bawakan dalil. Mana bukti? Tak ada. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti kalau kau orang yang benar. Okay guys, kita minta maaf kalau ada apa-apa yang tersilap, tapi insya-Allah seperti kita katakan, amanah ilmu, kita lepas everything, kadang-kadang benda yang kita plan, insya-Allah kita dah kaji. But dalam perbincangan kadang spur of the moment kita termention benda yang kita terdengar kan, yang kita teringat. Lepas tu bila kita kaji balik, after everything kita kaji balik, kalau tak ada kita make it clear. So kita tak nak misguide people through our channel. Okay, pada hari ni, okay guys, pada hari ni topik kita pada hari ni is a bit more kepada kata-kata nasihat yang kita boleh memberikan kepada diri kita sebelum kurang. Everything yang kita katakan is always coming to us first before delivering to korang. Okay, setiap nasihat adalah untuk diri kita sebelum korang. Kita repeat ni, aku repeat banyak kali ni kerana ini very important. Okay, ini kita bukan mana-mana champion nak pergi cakap untuk orang aja. Kita macam rasa diri kita dah mana-mana suci. It's never. It's always for us first as a reminder before you all. Okay, topik pada hari ini. Orang awam menuntut ilmu. Okay. Orang awam menuntut ilmu. Kenapa kita nak berbual pasal ni? Pasal kita orang awam yang menuntut ilmu. Kita bukan talibul ilm. Okay? Kita bukan seorang penuntut ilmu tegar. Okay? Jangan salah faham. Ada beza Nanti kita bincangkan. Okay, Abu Zaid. I have a question. Apakah bila kita dah mula belajar, kita digelar sebagai seorang penuntut ilmu? Talibul ilm. Bahasanya lah. Bahasa Arabnya kan. Talibul ilm. Bismillah. Okay, from what I know lah, daripada baca, daripada and even from own experience kita yang baru belajar, even though walaupun letak kita dah berapa tahun tak lah. Kita jauh daripada talibul ilm. Bezanya ulama bezakan mengatakan talibul ilm dengan kita elemen jauh beza. Talibul ilm, diorang technically diorang belajar macam 8 to 5 tau. Diorang nak macam kerja. Most of their times consider diorang menuntut ilmu
more than, letak senang kata more than 50% of the time. 24 hours, more than 12 hours is diorang cari. Kita ni yang sokong kita pergi kelas sekali, 2 kali seminggu, 1 jam, 2 jam, tengok mungkin daripada YouTube, baca buku sana sini. Kita jauh daripada Talibul Ilm. Kita jauh beza. Ba'idun jiddan. So far. So kita is still layman, tapi we are striving to follow the sifat. Not even the footsteps sifat. Cepis-cepis diorang je. Kita nak try ikut. Pasal kita nak try belajar, kita nak try hafal Quran, belajar pasal agama, kita belajar ini, itu. Tetap, so to the point, kita tak boleh jatuhkan fatwa. Kita tak mampu, kita tak boleh pandai-pandai. Kita kalau kita share pasal ilmu, kita ambil daripada ulama. Kita nukil. We quoted. Kita quote daripada diorang. Kita ambil, ulama ni, Syekh bin Baz cakap ni. Syekh ni cakap, ustaz ni cakap gini. Mungkin minggu lepas kita pergi kelas agama, ustaz cakap ni. So kita take the opportunity untuk put it in our podcast supaya apa yang guru kita kata tu dapat sampai kepada korang. Kita ni bagaikan penyambung lidah aje. Kita bukan lidah tu itself kita penyambung lidah supaya tak disalah faham lah. Yang kita ni macam claim kita ni student of knowledge, kita ni penuntut ilmu, kita ni talibul ilm. Bukan. Kita make a disclaimer. Kita hanyalah orang awam yang nak meniru, seperti Abu Zaid cakap, yang nak meniru sifat talibul ilm. Ikut jejak tu, belum lagi. Belum guys. Belum sampai untuk meniti jejak mereka. Mengikut, belum lagi. Kita jauh. Kita hanya nak copy the character je guys. Kita nak copy je dah struggle. Yes, betul. So basically kita make a disclaimer, kita orang awam yang nak menuntut ilmu. So, apa beza orang awam dengan penuntut ilmu? Beza dia. Yes. Orang awam, ustaz cakap A. Ustaz cakap 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Kenapa? Tak payah tahu. Itu ulama Ana baca the words from Syekh bin Utsaimin. Daripada nanti insya-Allah Ana share dia punya kitab dia rahimahullah. So he said, bezanya for layman, kita pergi ke ustaz, kita tanya pasal fatwa ke pasal ibadah, ustaz, macam mana nak gini-gini, macam mana nak solat, macam mana nak kita tunaikan sesuatu ibadah dia buat macam gini. Okey. Dia tak perlu tanya hadis, dia tak perlu tanya ni daripada dalil. Siapa? Dalil. Semua tak perlu. Tapi talibul ilm, dia akan meniti, dia akan belajar okey, daripada hadis ni maksudnya apa? Dari siapa? Perawi dia, means sanad dia siapa, daripada Nabi ke siapa sampai perawi dia, the one who narrated the hadis to us. So kita, daripada sini. Orang dia kenal. Dia tahu hadis ni pada siapa, waktu apa, kenapa. Dia technically macam asbab nuzul. Kenapa dia diturunkan? Kenapa hadis tu ada? Kalau hadis asbabul wurud. Asbabul wurud. Okey. So itu beza dia antara orang awam dan penuntut ilmu. So basically kita katakan apa tahu? Orang yang baru nak hijrah ni, jangan feeling penuntut ilmu. Orang yang baru nak hijrah ni, kita adalah orang awam, kita orang awam. Kalau kita pergi kelas fardu ain kan, jangan feeling dulu jadi penuntut ilmu. Pasal kita tu orang awam yang nak belajar. So basically macam Abu Zaid katakan tadi, bila kita pergi tanya kepada seorang ustaz tentang hukum, bila kita baru hijrah, contohnya kita baru hijrah. So kita jumpa ustaz, macam mana nak ambil wuduk ambil wuduk macam gini, rukun dia ada 6, daripada niat, gerbak sampai akhir. Okey? Kita nak kena tahu ini kerana apa? Pasal kita nak beribadah. Basically kita nak beribadah, kita ambil fatwa. Jadi, perlu ke kita tahu dari mana ustaz dalil ni? Ustaz, ni macam mana ustaz tahu lepas ni. Tak perlu persoalkan. Dan bila orang yang baru hijrah tahu rukun dia, kan, untuk ambil wuduk tu apa, janganlah orang yang dah lama belajar tiba-tiba sound dia. Kau ambil ni, kau tahu ke? Apasal 6, macam mana, datang dari mana ni 6, kau tahu tak? Jangan sound diorang guys. Diorang baru belajar, diorang baru nak mengenal agama. Jadi diorang basically tak perlu tahu pun. Para ulama yang cakap, bukan aku yang cakap tau. Pasal kita tahu that kita punya circle ni kira begitu kuat berpijak kepada dalil. Kuat berpijak kepada hujah. Jadi kita akan
cuba sedaya upaya. Macam kita kata, ikut sifat talibul ilm untuk tanya. Bila kita cakap tentang agama, kita tanya, dari mana datang ni? Macam mana kau tahu ni? Apa bukti kau untuk cakap macam ini? Tapi janganlah kita apply tu kepada orang baru hijrah. Pressure baik nanti diorang, pressure. Jadi diorang dah tahu tu, rukun tu, alhamdulillah pasal diorang nak start ibadah. Diorang nak start ibadah. Untuk push diorang untuk tanya dalil ni, diorang blur. Diorang tak tahu. And maaf cakap, tak semua yang dah belajar lama pun tahu. Betul tak? Tak semua. Beza ke antara basuh, antara cuci dengan sapu? Betul tak? Ini kira orang yang tahu tu, dia tahulah apa beza dia. Yang tak tahu, dia dengar ustaz cakap, ustaz tunjuk, dia amalkan. Pasal dia nak beribadah. So, kita katakan cukup ke itu bagi dia? Pada waktu tu cukup. Cukup. Pada waktu tu cukup. Get that pada waktu tu cukup. Pada waktu tu cukup. Tapi, macam kita katakan, apa engkau selamanya ke nak jadi kuli? Mesti nak naik upgrade supervisor, mesti mau naik manager. Macam mana? Mesti mau pergi course, mesti mau belajar. Betul. Jadi macam itulah dalam agama. Setiap kita ada kita punya stage awal, orang awam. Kemudian kita nak belajar lagi kerana kita nak tahu apa yang kita buat ni datang dari mana ni siapa yang bikin kan? So kita belajar. Lepas tu bila kita dah belajar ni, dia ada peringkat lah belajarnya. Dan para ulama yang kita berpegang kepada mereka seperti macam Syekh Saleh Fauzan, Hafizahullah, dia sendiri yang mengatakan, kira apa tahu? In fact, tak salah pun kalau orang nak belajar mazhab. Pasal apa? Pasal dia nak beribadah tu. Nak beribadah. And then ada level-levelnya. So, kita katakan dalam bab ni perkara topik yang a bit sensitif lah about bermazhab ni semua kan. Tapi kita katakan apa tahu, kalau orang yang baru hijrah tu, dia nak belajar mazhab tu, tak salah guys. Aku boleh kita katakan apa, aku boleh buktikan lah. Kalau orang nak tahu, orang boleh PM aku boleh buktikan kalam ulama yang kita kembali kepada mereka seperti Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah, Syekh Saleh Usaimi, bukan Usaimi. Diorang kita in fact advice kita untuk belajar mazhab pun. Awal-awalnya untuk belajar mazhab. Kemudian from there kita grow. So, ini bukan nak pandai-pandai, tapi macam kita katakan, kita nukil kalam ulama, kita tanya guru, kita minta nasihat. Pasal kadang-kadang bila orang baru nak hijrah ni, tiba-tiba kau kasih diorang benda yang besar, diorang pening guys. Pening, complicated. Diorang rasa macam susah. In fact later I will touch on perkara ni yang digelar sebagai ulama yang Rabbani. In fact kita akan touch on this topic. I will touch on this topic about ulama yang Rabbani. Siapa tu mereka yang Rabbani? Okay? So, basically kita dah tahu itulah beza antara orang awam dan penuntut ilmu. So Abu Zaid, bila anta mula belajar tu, kan? Kita pun mula start belajar. Kita sebagai orang awam, apa yang kira macam ada dalam perasaan anta bila nak mula belajar ni? Apa yang come into your mind? Macam for example lah, macam apa yang anta perlu tahu bila nak mula belajar? Pasal anta dah pergi belajar. Sekarang ni nasihat untuk orang yang baru nak belajar. Pasal sekarang macam anta, aku kalau sekarang aku dah tahu macam ini. Kalau dulu perkara ni aku tak tahu. Tapi sekarang kalau ada members yang nak hijrah, aku punya nasihat kepada orang macam ini. Supaya diorang tak payah go through apa yang aku go through. Itu anak punya kira ni. What advice and what would you advise them lah? Apa masa speaking bro? Okay, bismillah. So, kalau daripada experience aku punya advice, alamak, kan kaku lah. Okay, Ana punya advice is one thing is take things slow. Satu. And jangan takut. One of Ana punya biggest fear bila Ana dulu baru-baru, and by the way, orang yang dulu tarik Ana memperkenalkan Ana dengan agama, budak lagi muda daripada Ana. Masya-Allah. So age. Umur tu doesn't matter lah. Boleh jadi tua ke muda ke, kalau orang tu bawa kita ke jalan yang benar kan, dengarlah cakap. Okay, siap. Bila kita pergi kelas, kan, kita belajar a little bit less, kita ada kat satu kelas ni lah, daurah yang satu ni. Boleh dikatakan 95% orang muda. For kelas yang kita pergi. 95% anak muda guys. Syabab. Kita pun syabab. Kita pun kira anak muda juga. Masih. Pasal bawah 40 kan, anak muda. Lifestyle 40 kan.
Rasul SAW dapat wahyu pun pada umur 40 apa. Gombor. So yeah, you still young. So if now at the age of 30 plus before 40, you feel old, you cakap you dah, oh aku dah tua lah, aku tak payah ni lah. Come on guys. No. It's never too late. It's never too late, alright? Okay, tafadhol. Okay, So, one nasihat. thing, jangan takut, and then at the same time take it slow. So Ana budak muda yang tak way younger than me. Ana kenal dia tapi dia hijrah dulu, and then Ana punya first question Ana tanya dia, habis jadi kalau aku kenal agama, aku ikut sunnah, aku kenal Islam jadi aku kena berubah. Pasal Ana punya orang, Ana banyak colok, entah nampak apa. I'm very loud. Ana bukan ceramah peramah. So, Ana Inside joke lah, inside joke. Siapa yang follow kita punya last episode, inside joke tahu. Kalau tahu tak tahu. Kalau tak tahu pergi tengok episod lama Yeah. Okay. So Ana ceramah, Ana suka berbual, and Ana Ceramah. candi tau. Ana ceramah. Subhanallah. Ana ceramah, Ana suka berbual. Ceramah. Subhanallah. Ana peramah, Ana candi, Ana suka berbual. I'm very loud person. So Ana cakap, habis aku kena berubah. Aku kena macam diam. Kan kita fikir orang alim je macam, oh kena diam. Macam, Assalamualaikum. Macam stay abang-abang tau. Aku tak suka. Suara bass lah, Suara suara bass bass lah. lah. Assalamualaikum. Apa khabar? Dah makan belum? Nak kena jadi macam abang-abang. Aku tak boleh. Pasal aku pernah try jadi abang-abang, jadi abang berlubang. Orang kata. Tak boleh. So I cannot get that vibe. Subhanallah. So tuan nak tanya. So dia punya advice dia cakap, tak perlu lah. Berapa nak berubah? Don't change yourself, but change your bad habits. Kita ubah kita punya karakter kita yang buruk, jadikan yang baik. Tapi kalau karakter yang memang fitrah kita, I'm loud, Ana memang suka berbual, dia cakap use that as a power in your agama. New Tuan journey. tuan macam, wah jadi aku tak payah berubah. So guys, nanti apa, kalau korang yang kenal Ana daripada dulu sampai sekarang Ana sama. But I use these abilities that is given by Allah Ana berikan Ana do it for the sake of Allah. So dia cakap, and one of the example lah dia kasih Ana was Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia sebelum dia hijrah, sebelum dia kena Islam, dia fierce, dia garang, dia degil, tahu. Dia very hard headed. Dia dah masuk Islam, dia berubah tak? Dia tetap hard headed, dia tetap keras, but fi sabilillah. So you don't have to change. So that was one of the thing that I feel. And then macam, jadi aku hilang kawan-kawan lah. Macam aku dah tak boleh ada kawan-kawan. Alhamdulillah, yes, Ana hilang banyak kawan. Banyak kawan hilang. Tapi Allah gantikan all those people with quality over quantity. Allah tu berikan Ana so many good friends yang like Ana kasih example maaf Ana lari sikit This is sebagai motivasi untuk dorang jump the gun. Ana sebelum Ana nikah 3 bulan Ana accident rabak. Ana tengah kerja. Then and before that Ana kenal a group of Ana kenal one person. Ana nak beli kurma pasal tu bulan puasa. Ana nak beli, Ana jumpa lelaki ni, ikhwan ni, akhi ni. Ana nak beli kurma. Ana beli kurma daripada dia. So after that kita tersepak lagi kat masjid. Tu lepas solat cakap kau nak masuk kita punya group motor tak? WhatsApp. Cakap group motor. Habis kita semua macam trying to practice lah agama. And then kita kita riding, pergi kelas jauh-jauh semua. Cakap best ber. Kia join lah. Ana accident hari raya the next month. So Ana kenal dia bulan puasa. And then dalam group tu Ana cuba cakap hi, Assalamualaikum, nama Ana Sulaiman, blablabla. Okay dah. That's it tau. That was my only connection with them. Ana accident hari raya, kawan-kawan lama Ana semua tak turun. Yang tahu, diorang semua tahu Ana accident tau. Tak ada satu pun turun. Diorang semua yang kat dalam group chat tu, yang the guys who are Tuan dah hijrah? dah, Okay, alhamdulillah. okay. So, but during that time Ana masih Jumpa lagi diorang no, macam masih concern, macam masih ada keraguan, and then macam Ana belum betul-betul sabit tau. Even though that was my part, Ana dah nak nikah. Ana tengah collecting money untuk ni. My old friends tak ada satu pun turun, tapi all these people whom I know practicing Muslims Allah barik lahum. Diorang semua turun share. To the point even ada satu akhi nama tak salah Ana, nama dia Akhi Firdaus. Dia wheelchair tau. Dia wheelchair, dia datang hospital hari tengok Ana. So from there, kalau antum semua takut, you all takut
kehilangan kawan apabila you all start to learn the religion because you have to leave all the bad things tinggalkan. Allah akan gantikan dengan yang lagi baik. So that was one of my fear. And then the first thing yang Ana dulu tu jam dengan pergi classes. So Ana got rasa information too much information tau. My first very simple advice, belajar akidah dulu. Belajar akidah in the way to the point senang kata kenal Allah tu dulu siapa. Kan apa Melayu punya kata tak kenal maka tak cinta Tak kenal maka tak cinta. Betul actually. In a way betul. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak cinta Allah? Betul. How are we going to worship the one who created us Al-Khaliq, the one who created us? Macam mana kita nak cinta dia? Macam mana kita nak abide dengan dia punya perintah-perintah dia kalau kita tak kenal Allah tu siapa? So belajar akidah dulu. Akidah tu in the terms the aqadah, betul? To ikat, to tie a knot, to tie your belief. So if your belief in Allah is tight, whatever you belajar pasal fiqh ke, pasal syariah ke apa, pasal the laws of Islam anda boleh terima. Ana dulu bila bombarded with information, pergi kelas ustaz ni, ana macam mak asal macam syadid ni macam gini. Ana so macam, ana pun dah wobble tau. Ana punya iman dah macam gelombang. Macam benda yang kita mungkin biasa buat, tiba-tiba tak boleh buat. And hanya iman aja yang mampu buat kita tolak tu. Confirm. So mana datang tu iman? From Allah. We From having tauhid. faith in Allah. Akidah. So itu pada anak itu is a very strong advice. Even sabar Okay, I while you ni Okay, I tell you one thing guys. Kita selalu dengar orang kata kalimah tauhid la ilaha illallah. Ni kalimah tauhid ni adalah kunci syurga, betul? Memang betul, kalimah tauhid kunci syurga lah. Tapi korang cuba ambil kunci korang tu, korang tengok. Kunci tu ada gigi tak? Betul? Kalau gigi dia lain, boleh buka tak? Tak boleh. Jadi, dalam kita nak gunakan kunci tu, kita kena tahu gigi dia. So, gigi dia ni para ulama mengatakan dia adalah syurut, condition, syarat-syarat kira untuk kita buka pintu tauhid tu, pintu jannah tu, pintu syurga tu dengan kunci kalimah tauhid la ilaha illallah. So, basically, just a brief one. Kalimah tauhid ni, dia ada syarat dia. So, syarat dia ada yang mengatakan 7, ada mengatakan 8. So I just give the 7, the basic one. So basically dia ada dalam satu syair tau, kalimah tauhid ni. Al-yaqinu safwan. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah wa faqaqallahu lima ahabbah. So basically 7 tu dalam bait syair ni dia katakan al-ilmu. Kita mesti nak ada ilmu tentang kalimah tu. Kalau kita hanya lafaz je, tak ada ilmu, tak bermakna lah. Kan? Betul? Tak guna, tak ada ilmu. Al-ilmu wal yakin. Kita nak kena yakin dengan kalimah tauhid tu. Kalau tak yakin, masih ada was-was dengan kalimah tauhid yang hanya Allah je yang disembah. Kan? Hanya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan sesembah dengan hak selain Allah. Tak yakin, tak guna. Al-ilmu wal yakinu wal qabulu. Kita nak kena terima. Bila kita dah ada kalimah tauhid tu, kita akan terima tau. Terima apa yang datang daripada Allah. Apa-apa yang kira kita katakan datang daripada Allah, kita tak boleh ragu. Nak yakin apa? Kita kena terima. Al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyad. Kita kena submit. Kita nak kena rendahkan diri kita. Okay? Kepada ni. Apa yang macam datang. serahkan diri Yes, penyerahan. Kemudian wasidku. Membenarkan. Kita kena membenarkan apa yang datang daripada Allah. Wasidku wal ikhlas. Kena ikhlas nak buat benda. Ikhlas tu kan salah satu syarat ibadah diterima. Wal mahabbah. Kita kena ada cinta. Kira kita cinta kerana Allah, kita benci kerana Allah. So ini 7. Dan ada ulama yang mengatakan ada 8. That is kita kena kufur kepada apa yang disembah selain Allah. Maknanya kita nak kena ingkar kepada segala yang disembah selain Allah. So basically kunci syurga tu, yes, kalimatu tauhid, la ilaha illallah. Tapi giginya ni, yang ni 7. Atau yang 8. So, lagi sekali, kita summarize dia punya syair. Kalau korang nak hafal, kira boleh hafal supaya boleh jadi basic guideline. Daripada sana, korang expand, pergi belajar. Al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma'akulu wasidku wal ikhlasu wal mahabbah wa faqaqallahu lima ahabbah. Ni syair, kira banyak syair selalu budak-budak yang belajar ni matan-matan syair ni, macam syair ni, diorang hafal supaya senang bila time belajar.
Sebab tu kalau korang yang dah hafal Al-Fatihah, bila pergi belajar tafsir lagi senang. Pasal dah hafal. Jadi tinggal nak tahu dia punya tafsir je. Untuk kita yang tak hafal, pergi nak mana nak kena pergi hafal, nak kena hafal, baru nak kena faham, berat sikit. So sebab tu banyak student of knowledge, diorang hafal dulu, baru pergi belajar. So basically yes, tadi you were ni, searching for what just now? Tak ada. So macam technically apa similar to apa Anta cakap is that akidah, that belief and all that, macam tak ada, if kita tak ada that akidah yang benar, then the ilmu yang terikutnya semua jadi tak guna. Betul. Pasal cakap tadi, so you have to believe in Allah and then you have to yakin. So kalau kita cakap kita ada, so kita letak, kita ada ilmu, we know about all this. Tapi at the end kita tak yakin, kita tak percaya, kita tak sincere, dia berterabur. Dia jadi kita punya basic foundation tau. Jadi kalau basic foundation kita tak kuat, tak guna kita nak belajar macam-macam, nak belajar hadis lah apa semua, tak guna. Macam buat apa? Apa guna kita nak belajar hadis semua? So, macam ni Syekh Uthaymin dia kata rahimahullah. In English lah, maaf So there is no book better than the book of Allah. May He be glorified and exalted. What I advise my brothers to do is to focus on the Holy Quran, memorizing it, understanding it, and acting upon it. For the Sahaba, radiyallahu anhum, did not go beyond 10 verses until they had learned them. And what the content of knowledge and prescribed actions. They learned knowledge and put it into practice at the same time. So, diorang belajar dulu. So, macam ni lagi kecoh lah. Ni 10 ayat, dah hafal, dah memorize. Diorang dah amalkan, baru they move on to the next. So, then after that, baru dia cakap, then you go into hadis and all that. So, ni Ana cut short pasal is very, tu nanti pasal buku-buku semua nanti kita boleh share. So, dia cakap, so you learn the Quran. So, Quran, that means, and untuk gerakkan kita baca Quran is to know Allah. And then bila kita tahu Allah tu siapa, Allah tu apa, baru kita tahu Quran. Quran tu apa? Kalam Allah. Macam ada orang ingat Quran tu apa? Oh, buku. Oh, buku agama. Tak. It's the words of Allah, kalamullah. So when you have that kind of understanding that means semua orang naik bulu rumah. Allah yang tengah berbual dengan kita. Betul. So jangan kita fikir macam Allah siapa sih, macam okay, Allah Tuhan. Okay. Habis macam aku sembah dia. So what? So kalau kita nak tahu apa Allah nak daripada kita baca Quran. Allah daripada first line sampai last Allah tengah cakap kepada kita. Macam ada orang fikir, tapi itu kan dia cakap kat Nabi apa semua. No, but it's for us. Pasal it's a miracle today sampai hari kiamat. Itu all that is reminders for us. Okay, aku cakap satu je guys. Selalu kita dengar, kalau kau nak berbual dengan Allah, solat. Kalau kau nak Allah berbual dengan kau, baca Quran. And berapa banyak orang yang non-Muslim masuk Islam kerana baca translation tau guys. Translation tau guys. Orang non-Muslim masuk Islam kerana baca translation. Bukan pasal solat Bukan pasal solat, pasal baca Quran. Translation. Kenapa kita yang boleh baca Arabic dia, kemudian dapat access to the tafsir, kenapa ia tak menggugat jiwa kita? Aku bukan cakap aku ni kira mana yang kira Al-Quran ni kira makanan aku. Bukanlah. Tapi kita semua orang awam yang nak menuntut ilmu. Jadi inilah permulaannya. Kita mesti nak kena ada permulaannya. So as our brother advice, Quran can be your starting. And then a certain topic can be as your starting foundation. That is akidah, tauhid. Ini very important. Kita nak kena pastikan yang ibadah kita tu nak kena di atas tauhid. Ifradullah fil ibadah. Kita mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kita tak nak kira ibadah kita ni untuk Allah, tapi untuk ni. Untuk ni boleh jadi untuk orang, boleh jadi kerana riak ke apa, kita tak nak. It's very important that ilmu ni kan, dia beautiful, tapi dia beautiful harus diikuti dengan adab. Selepas kita belajar akidah atau during kita belajar akidah, jangan lupa adab. Adab is very important. Kerana banyak orang yang hijrah, lepas tu I can say can be guilty of it. Bila kita hijrah, kita tak ada adab. Pasal kita macam terlalu syok dengan apa yang kita ada, kita lupa adab kita dalam bermuamalah dengan orang. Jadi orang tengok kita hijrah ni,
actually a good thing. Tapi tiba-tiba orang jadi tak suka kerana tak ada adab. Sebab tu para ulama mengatakan ilmu ni dia jadi cantik, lebih cantik dengan adab. So I want to share with you, currently kita punya kelas every Tuesday syarah kitab Minhajul Muslim oleh Ustazuna Habibuna Syekhuna Al-Ustaz Abu Hamzah Syekh Huzaifah Hafizahullah tengah bahas bab adab. Okay. And before this bab, macam tadi kita kata, akidah, Nah. tauhid. Lama Syekh. 3 tahun guys. 3 tahun. Kita buku tu gini, is a summarized book. Tapi bab akidah tu 3 tahun kita belajar. Barulah bulan yang lepas kita masuk bab adab, second chapter. 3 tahun kita belajar akidah guys. Jadi jangan pernah bosan dalam bab belajar ni. Okay. Barakallahu fiik. Ada anything anda nak add?